boringnya. Mana cikgu ni? Bangunlah cepat. Cikgu Zainita nak datang tu. Cepat bangun. Asyik tidur je. Cepat-cepat bangun. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap kamu semua sihat sejahtera bersama keluarga tercinta pada hari ini. Jom kita nyanyi sama-sama. Pakai baju warna biru, pergi ke sekolah pukul 1. Murid sentiasa hormatkan guru, kerana guru pembekal ilmu. Parang tajam tidak berhulu, buat menetak si pokok ru. Bila belajar tekun selalu, jangan engkar nasihat guru. Begitulah murid-murid, apabila belajar, kita hendaklah sentiasa mendengar nasihat guru, termasuk ibu bapa kita, sekiranya kita ingin berjaya dengan cemerlang. Baiklah murid, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Cikgu Zainita binti Husin. Tajuk yang cikgu akan ajar ialah kata sendi nama. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran yang kamu akan capai pada hari ini ialah diharapkan kamu akan dapat memahami dan menggunakan kata sendi nama mengikut konteks. Kriteria kejayaan yang kamu akan dapat ialah yang pertama, kamu dapat memahami 3 daripada 6 kata sendi nama mengikut konteks. Yang kedua, kamu dapat menjawab 4 daripada 6 kata sendi nama dalam soalan yang diberikan. Adakah kamu telah bersedia? Kalau sudah, jom belajar bersama-sama dengan cikgu. Yang pertama, kamu harus kenal apa itu kata sendi nama. Jom kita kenal apa itu kata sendi nama. Baiklah murid-murid, kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menyambung frasa nama dengan frasa-frasa yang lain dalam ayat. Seterusnya, kata sendi nama terletak di hadapan frasa nama. Kata sendi nama digunakan untuk menyatakan arah, asal-usul, tempat dan sebagainya. Akhir sekali, kata sendi nama mempunyai fungsi yang berlainan dan ditentukan oleh peraturan yang khusus. Yang kamu nampak ini ialah contoh-contoh kata sendi nama. Banyak kan kata sendi nama? Baik, jom kita saksikan. Yang pertama ialah di, ke, dari, daripada, kepada, pada, bagi atau untuk, demi, seperti atau umpama, dan dengan. Ini adalah merupakan kata-kata sendi nama yang ada dalam bahasa Melayu. Murid-murid yang cikgu kasihi, jom kita kenali kata sendi nama termasuk contoh ayat yang diberikan. Ini adalah merupakan penggunaan kata sendi nama. Kata sendi nama di, penggunaannya ialah menunjukkan tempat. Di menunjukkan tempat. Contoh ayatnya, mereka masih berada di sekolah. Ini bermaksud menunjukkan mereka ni ada di sekolah. Dah ada di sekolah. Kalau penggunaan kata sendi nama ke menunjukkan tempat dan arah yang dituju. Contoh ayat, ibu akan pergi ke Melaka. Maknanya, ibu belum sampai di Melaka. Jadi, kata sendi nama yang paling tepat ialah ke. Sebab belum sampai. Ibu akan pergi. Penggunaan akan ni
ya, menunjukkan belum sampai. Jadi kata sendi nama yang paling tepat ialah ke. Okey? Baiklah murid-murid, tibalah masa untuk kita belajar pula penggunaan kata sendi nama dari. Ya, kamu biasa dengar kan kata formula mat, tam dan ATM. Inilah dia sebenarnya penggunaan kata sendi nama dari. Sebab ya, penggunaan kata sendi nama dari menunjukkan masa, tempat dan arah. Ya, macam mat, masa, arah, tempat. Tam, ya, kalau mat ni kena ingat Mat Arifin memang ingat mat, kan? Jadi masa, arah, tempat. Kalau tam, tempat, arah, masa. Kalau ATM, arah, tempat, masa. Sama, kan? Tapi kamu yang perlu betul-betul ingat ialah penggunaan kata sendi nama dari menunjukkan tempat, masa dan arah, ataupun masa, arah dan tempat, ataupun arah, masa dan tempat. Sama saja. Ya, ataupun arah, tempat dan masa, ataupun masa, arah dan tempat, ataupun tempat, arah dan masa. Sama, mat, tam, ATM. Yang penting kamu kena ingat penggunaannya biar tepat. Sebab itulah cikgu-cikgu kamu ya selalu memperkenalkan formula yang memang mantap supaya kamu dapat menjawab dengan tepat. Ya, contoh ayatnya, murid baharu itu berasal dari Kuala Lumpur. Ya, jadi Kuala Lumpur itu menunjukkan tempat. Ya, penggunaan kata sendi nama daripada pula. Ya, menunjukkan asal, perbandingan serta sumber atau punca. Ya, contoh ayatnya, bakul itu diperbuat daripada rotan. Rotan ini menunjukkan punca. Bakul tu ya sebenarnya daripada rotan, tapi dah dijalin jadi cantik, jadilah bakul. Okey, cikgu harap kamu faham penggunaan kata sendi nama dari dan daripada supaya kamu dapat menjawab dengan betul dan tepat. Baiklah murid-murid, sekarang kita saksikan pula kata sendi nama bagi ataupun untuk. Penggunaan kata sendi nama bagi ataupun untuk menunjukkan kegunaan atau sesuatu pihak. Ya, ataupun menunjukkan maksud diperuntukkan. Ya, untuk ni untuk sesuatu, untuk seseorang, untuk sesuatu tujuan. Ya, maksud diperuntukkan. Ataupun menunjukkan bagi, menunjukkan kegunaan atau sesuatu pihak. Ya, contoh ayat, ya, bagi murid yang lemah, mereka perlu mengikuti kelas tambahan. Ya, bagi murid, bagi untuk murid tu. Ya, menunjukkan kegunaan atau sesuatu pihak. Ya, baju baharu itu adalah untuk adik. Jadi diperuntukkan untuk adik. Jadi baju baru ni untuk siapa? Baju baru itu diperuntukkan untuk adik. Jadi untuk adik. Baju baru itu adalah untuk adik. Ya. Baju baru itu adalah untuk adiknya. Baru betul. Okey? Baik, seterusnya penggunaan demi. Ya, kata sendi nama demi. Ya, penggunaan kata sendi nama demi menunjukkan tujuan dan urutan. Ya, contoh ayat, dia sanggup bekerja keras demi keluarganya. Kan, untuk keluarganya tak sesuai, demi keluarganya. Tujuan dia bekerja keras tu untuk keluarganya. Ya, itu yang paling tepat. Baiklah, kita teruskan penggunaan kata sendi nama seperti atau umpama. Ya, penggunaannya adalah untuk menunjukkan persamaan ya dengan yang lain. Contoh ayatnya, bau wangian itu harum seperti bunga.
ada persamaan. Bau wangian tu dengan bau bunga sama. Oh, samalah bau wangian ni. Bila kawan kamu lalu, kamu tu macam bau bunga lah, wangi dia. Nampak ada persamaan. Ya, penggunaan kata sendi nama tentang pula menyatakan rujukan makna mengenai sesuatu. Okey, menyatakan rujukan makna mengenai sesuatu. Contoh ayatnya, mereka berbincang tentang faedah mengumpul stem. Makna mengenai sesuatu, rujukan. Berbincang tentang apa? Berbincang tentang faedah mengumpul stem. Yang cikgu kasihi, mari kita sambung pula penggunaan kata sendi nama dengan dan juga sejak. Baiklah, mari kita saksikan penggunaan kata sendi nama dengan menunjukkan turut serta, penggunaan sesuatu alat, bandingan setara dan keterangan cara. Contoh ayatnya, ayah pergi ke kebun dengan datuk. Kesilapan yang biasa kamu lakukan ialah pada bahagian A, biasanya kamu membina ayat yang biasanya memang silap. Saya pergi ke sekolah dengan bas. Itu silap. Sebab kamu bas. Kamu pergi ke sekolah dengan bas. Jadi kamu tak naik bas. Jelas tak kat situ? Jadi kamu pergi bersama-sama abang ni. Tak naik bas. Di situlah silap dan tidak logiknya. Nampak tak? Kamu jalan, bas pun jalan sama-sama. Nampak? Itulah kesilapan ayat yang biasa kamu lakukan pada bahagian A dan juga pada bahagian C. Sebelum tu kamu tak faham, kamu tak nampak. Sekarang cikgu dah jelaskan, selepas ni jangan buat lagi. Aminah pergi ke sekolah. Bersama-sama pergi ke sekolah dengan kereta. Jadi kereta Aminah sama-sama jalan pergi ke sekolah. Tak naik kereta, kan? Ali pergi ke sekolah dengan basikal. Ali basikal. Ali bukan menunggang basikal, dia tak menunggang basikal. Sepatutnya dia menunggang atau mengayuh basikal pergi ke sekolah. Nampak tak? Jadi di situlah berlaku kesilapan. Okey, selepas ni jangan lagi melakukan sebarang kesilapan ketika membina ayat. Baik, penggunaan kata sendi nama sejak. Penggunaan kata sendi nama sejak menunjukkan masa dan juga waktu. Contoh ayatnya, dia tinggal di kampung sejak setahun yang lalu. Itu menunjukkan masa dan waktu. Jelas di sini sebab setahun ini menunjukkan masa. Okey? Baik, tibalah masa untuk kita uji minda. Untuk cikgu uji minda kamu. Cikgu harap kamu dapat bersama-sama dengan cikgu bersiap sedia untuk menjawab soalan yang akan cikgu berikan sebentar lagi. Jom. Ain, kamu dah catat ke? Sudahlah, mestilah dah. Kejap lagi ada uji minda. Sedapnya. Jom kita minum dulu. Baiklah murid-murid, tibalah masa untuk uji minda. Kamu telah bersiap sedia atau belum? Kalau sudah, jom bersama-sama dengan cikgu. Soalan pertama. Soalan nombor 1. Upin dan Ipin sedang bernyanyi. Nampak ya? Gambar Upin dan Ipin. Boleh nampak? Sedang bernyanyi. Tempat kosong. Halaman rumahnya. Jawapan yang paling tepat apa dia? Senang je. Tak susah. Apa jawapan yang paling tepat? Ya, betul. Jawapan yang paling tepat ialah D. Soalan yang kedua. Murid-murid melintas jalan menggunakan lintasan zebra. Jadi apa jawapan yang paling tepat di tempat kosong ni? Murid-murid melintas jalan tempat kosong ni.
ya, menggunakan lintasan zebra. Jawapan yang paling tepat apa dia? Pandai. Jawapan yang paling tepat ialah dengan. Ya, murid-murid melintas jalan dengan menggunakan lintasan zebra. Baik, nombor 3. Buku itu ada apa tempat terkosong ni? Atas meja. Di ke dengan? Mana satu yang betul? Ya, pandai. Jawapan yang paling tepat ialah di atas meja. Kenapa? Sebab kalau tengok pada gambar, buku tu dah memang ada atas meja. Jadi, jawapan yang paling tepat ialah buku itu ada di atas meja. Pandai, ya? Memang pandai. Baik, seterusnya mari kita saksikan soalan seterusnya. Baik, soalan yang keempat. Azman pulang rumah dengan menunggang basikal. Dia dah sampai rumah ke belum? Belum sampai. Ya, dia baru kayu basikal, menunggang basikal tu pulang. Jawapan yang paling tepat? Ya, betul. Ke. Jawapan yang paling tepat ialah ke. Azman pulang ke rumah dengan menunggang basikal. Baik, soalan seterusnya. Soalan kelima. Kami pergi sekolah bersama-sama. Jadi jawapan yang paling tepat ialah D. Betul D? Bukan. Jawapan yang paling tepat apa dia? Ya, betul ke. Baik, nenek saya tinggal kampung. D ke dengan. Mana satu yang betul? Nenek saya tinggal pandai di kampung. Ya, pandai. Baik, kita sambung seterusnya soalan berikutnya pula. Baik. Perhimpunan itu diadakan, perhimpunan diadakan setiap hari Isnin. Pada ke, dari ke, daripada? Pandai. Jawapan yang paling tepat ialah pada. Ya, pada setiap hari Isnin. Yang kedua, bapa bekerja? Ya, dari Isnin hingga Sabtu. Ya, menunjukkan masa, kan, tempat, arah, masa. Isnin, hingga Sabtu. Dari Isnin hingga Sabtu. Baik, soalan yang ketiga. Cinderella sangat gembira kerana bajunya yang diperbuat, apa tempat kosong ni? Sutera. Kan? Telah pun siap dan boleh dipakai. Jawapan yang paling tepat apa? Kuat sikit. Jawapan yang paling tepat apa dia? Pandai. Daripada. Ya, memang pandai. Senang kan? Soalan tak susah kan? Baiklah, seterusnya kita saksikan pula Emma menari keriangan bersama putera raja yang kacak itu. Jadi jawapan yang paling tepat pada, dengan, untuk. Mana satu yang betul? Apa dia? Jawapan yang paling tepat. Ya, betul. Jawapan yang paling tepat dengan. Memang pandai, ya. Baik, Lily dan rakannya Siti pula, bermain di halaman rumahnya. Waktu petang, menunjukkan masa. Apa yang paling tepat? Dengan waktu petang? Tak tepat. Untuk waktu petang? Tak tepat juga. Ya, pada waktu petang. Ya, sebab waktu petang tu menunjukkan masa. Baik, Aurora bernyanyi sambil menari. Apa dia? Menghiburkan hatinya. Tak ada dah jawapan lain. Mestilah jawapan yang paling tepat ialah untuk. Ya, Aurora bernyanyi sambil menari untuk menghiburkan hatinya. Pandai semua sebab dapat jawab dengan tepat. Jadi, cikgu ucapkan tahniah kepada semua kerana dapat menjawab dengan tepat dan cikgu bagi 5 bintang kepada semua kerana dapat menjawab dengan baik dan cemerlang. Baik, di sini cikgu sertakan kod QR, latihan kata sendi nama.
Ya, kamu boleh scan di sini ya kod QR ini untuk membuat latihan di rumah. Jangan tak buat. Jadi kamu kena buat. Soalan pun tak susah. Tadi kita dah buat bersama-sama uji minda. Sekarang tiba giliran kamu pula buat latihan di rumah. Okey? Boleh kan? Tak ada masalah kan? Nak pandai kan? Jadi kena buat latihan. Baik, itu sahaja. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, selamat maju jaya. Baik, sama-sama kita nyanyi lagu Suriram, boleh? Cikgu harap kita sama-sama nyanyi lagu Suriram. Boleh ingat kan lagu lama ni? Suriram ram, Suriram ram, Suriram yang manis. Aduhai Suriram, sayang makin dipandang bertambah manis. Buah nangka di atas pagar, mentari cerah nampak berseri. Andai kita malas belajar, sayang kelak nanti merugi diri. Suriram ram, Suriram ram, Suriram yang manis. Aduhai Suriram, sayang makin dipandang bertambah manis. Sekian daripada cikgu. Selamat maju jaya. Seronoknya dapat jawab semua soalan.